kasih bagi pihak Prima juga Aspirasi Media mengucapkan terima kasih memberikan kami peluang untuk berjumpa pagi ini bersama Cik Zari dan isteri. Mungkin kita mulakan dengan Cik Zari dapat menerangkan sedikit tentang perniagaan yang dibuat sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, perniagaan yang kami mulakan ni adalah perniagaan Taska. Bermula pada tahun 2006, kemudian berkembang. Kemudian berkembang daripada satu cawangan kepada yang terkini 3 cawangan lah. So perniagaan Taska ni 2006 sampai sekarang dah 5 tahun. Sepanjang perjalanan tu ada yang gagal, ada yang berjaya. Contohnya satu gagal di Seksyen 18 dan kami terpaksa jual, dan kami buka di Kota Kemuning yang terbaru tu pada bulan puasa 2010 tahun lepas. So setakat ni alhamdulillah bilangan student tu makin tambah lah. So yang terbaru kami berpindah daripada rumah lama ke rumah baru atas sebab pemilik bangunan tu bertukar tangan. So kami pindah ke rumah baru lah. Dan setakat ni jumlah pelajar yang ada total lebih kurang 100 orang untuk 3 Taska, dan kami still growing dan still walaupun 2011 dah sampai kepada pertengahan tahun, kami still accepting new participants daripada citizen Shah. Setakat ni alhamdulillah. Dan perkembangan terbaru, cerita pasal Fraser sekali kan. Okey, masa Fraser, saya masuk Fraser pada penghujung 2010. So satu benda yang memang jelas datang daripada Fraser ialah kami dah laksanakan kelas pengajian Al-Quran pada waktu malam. Dan kelas pengajian Al-Quran yang kami laksanakan bukan typical kelas, maksudnya macam tradisional datang dan bayar sekelas nanti tak. Kami letakkan standard lebih kurang macam class tuition. So dia orang pay maximum 100 per month for one participant, and then minimum RM60 lah untuk one participant. So daripada tu kami dah janakan pendapatan sampingan lebih kurang dalam 3,000 sebulan untuk tempat yang sama, sewa yang sama, tapi pendapatan yang adalah yang lebih daripada yang sebelumnya. Okay, dan dalam Fraser juga banyak saya belajar tentang bisnes. Sebelum ni saya banyak attend kursus-kursus bawa Smidek, bawa Sirim, so tentang business management. Tapi dalam Fraser saya belajar something yang tajuknya sama, cuma pengisiannya berbeza. So saya sebelum ni saya ada macam skeptikal juga lah Fraser. Okay, katalah opening business, kita nak buat kertas kerja, OK paper ni. Then bila saya masuk Fraser ni, saya ingat OK paper untuk kursus ataupun modul yang disediakan sama je, typical macam mana yang saya pernah lalui sebelum ni. Banyak kursus yang saya lalui benda yang sama. Okay, kemudian bila saya masuk, rupanya pendekatan yang berbeza dan saya rasa lebih menarik, ilmu yang baru, dan saya rasa berbaloi dan sangat membantulah saya dalam perniagaan yang saya sendiri sekarang. Okay. Apa you rasakan, tadi you mention tentang Fraser kan, dia terangkan tentang perbezaan program ni berbanding dengan program-program yang lain, segi aspek pengisian dan sebagainya. Apa yang unik tentang Fraser ni yang you rasakan mungkin berbeza sikit dari program-program lain? Okey, program-program lain yang secara jelasnya yang boleh saya sentuh secara direct sebab saya pun pernah ambil tahun yang terlibat. So first, sekarang ni selain daripada Fraser, yang jalankan program Sawadan ni adalah pihak PND, Badan Sawadan Nasional Berhad. Dia pun ada melaksanakan. Dan UiTM sendiri, saya graduate UiTM, ada jalankan program Tunas Muka. Okey, Fraser ni yang bagusnya diberi kebebasan kepada peserta
untuk jalankan perniagaan tanpa sebarang tekangan. So maksudnya peserta boleh bergerak bebas tanpa perlu berada pada satu tempat dan belajar di satu tempat. Tidak. Berbeza dengan program lain yang mungkin meletakkan peserta itu pada satu tempat dan belajar apa sahaja yang diberikan oleh pemilih tempat tu, katakanlah mentor, dan keluar then come up with dia orang punya bisnes sendiri. Beza dengan Fazer, kami bebas nak pergi ke mana saja, nak kutip pengalaman, dan kami lebih membenarkan bersikap kreatif dalam mengusahakan apa yang kami impikan, dan kami dibimbing dari masa ke semasa, dan pihak Fazer bersedia sentiasa untuk melayani masalah kami dan memberi pendapat dan membimbing kami untuk lebih berhadapan lagi. Fazer, program Fazer PKNS banyak memiliki tumpuan dalam bidang pemasaran. Pemasaran dan jualan ni merupakan perkara pokok ataupun central theme kepada Fazer. Sebab seorang usahawan yang tak dapat menjual, memasarkan produknya, saya rasa tak ada usahawan lah. Jadi macam apa pengalaman dalam aspek menjual dan pemasaran yang telah diberikan panduan oleh Fazer? Okey, salah satu modul yang diberikan oleh Fazer ialah pemasaran. Okay. Aspek-aspek pemasaran tu dia merangkumi banyak benda. Okey. Untuk saya berikan secara dalam satu susunan tu, mungkinlah saya ompus sekarang. Okey, satunya pemasaran ni penting. Banyak dia melibatkan mana saya nak sentuh contoh saya buat marketing yang betul-betul bersama dengan Fazer dengan bantuan Puan Selina, pemasaran untuk kelas pengajian Al-Quran, untuk kelas Al-Baghdadi. Ada produk yang baru yang ramai yang penduduk ataupun ramai orang awam tak tahu, dan saya datangkan produk ni dan laksanakan dalam taska pada cuti sekolah tahun lepas. Kemudian saya gunakan metod ataupun pendekatan flyers, kemudian banner, kemudian flyers dengan banner lah. So berdasarkan pengalaman, flyers memang kira 1% pun tidak lah untuk dapatkan dia punya kesan. Walaupun saya dah cetak beribu-ribu flyers, tapi tak berkesan. So saya gunakan kaedah banner. So banner yang paling penting ialah banner tu mesti menarik, kemudian diletakkan di tempat yang strategik. Kemudian kalau kat Shah Alam ni yang penting kita dapatlah stiker yang biasa tu. Kalau tak kita kalau kita tak dapatkan stiker tu, kita buat banner yang mahal, sehari dua dah cabut. Macam tu. Cuma tempat kat Shah Alam ni kena berani sikit lah letak kat tempat yang diharapkan. Sebab dekat Shah Alam ni dia punya tempat letak banner tu tak banyak tempat yang strategik, tempat yang orang mudah baca. So dapatkan stiker, letakkan tempat yang cantik, insyaAllah biasanya tak kacau lah tempat yang ada stiker. So hasil daripada tu kami dapat kumpul 30 peserta yang betul-betul mendaftar, lebih kurang 30 yang betul-betul mendaftar, yang betul-betul ikuti kelas. Tapi call ataupun panggilan yang kami terima berdasarkan banner tu, saya rasa lebih daripada 100 orang. Semuanya kami kena follow up lah. Mungkin dia orang ada masalah dari segi komitmen dan sebagainya. So daripada situ saya dah jalankan 2 batch kelas lah. So batch yang pertama cuti sekolah, batch yang kedua dan ketiga tahun 2011 lah, dilibatkan kanak-kanak juga dan juga dewasa. Sebelum you masuk bidang ni, you latar belakangnya dalam bidang food. Yeah. Jadi bagaimana seorang yang buat makanan, jadi sekarang ni
terlibat dalam pembangunan sumber manusia atau penjagaan kanak-kanak? Okey, macam ni. Ceritanya saya graduate UiTM dan saya dulu ikut program Usahawan Transmuka UiTM. Dan selepas saya grad 2005 saya pergi mengikuti kursus Tuna Mekah atau selama setahun di Pulau Pinang. Saya attach dengan satu majikan. Selepas 1 tahun tu saya diberi pendedahan tentang dunia perniagaan. Kemudian saya diberi peluang untuk menjalankan perniagaan di dalam UiTM dalam bidang makanan lah. So saya buka fokus kat situ. Saya berniaga selama 2 tahun setengah. Dan dalam saya berniaga tu saya jumpalah isteri saya ni. Kemudian masa tu dia pun berniaga taska. Okey, kakak dia berniaga di belakang kedai saya lah. So dia ni datang menyebut lah. Okey, berniaga air. So dia dapat meyakinkan you taska tu lebih baik daripada jual. Meyakinkan tu tidak. Masalah saya bukan keyakinan, masalah saya peluang. Sebab kalau saya nak yakin, kalau nak kata yakin, saya yakin dengan makanan, saya yakin. Tapi kemampuan saya dari segi financial, Alam ni financial kena betul-betul kuat sebab kompetitor bukan calon-calon kompetitor. So kalau nak berniaga makan, tempat kena betul-betul cantik, financial betul-betul kuat, InsyaAllah. Sebab dari segi pengalaman, dari segi kemahiran dan dari segi pendidikan memang saya on food. So maksudnya kalau orang tanya saya on food, InsyaAllah A to Z tu saya boleh set up kedai tu. Tapi sebab peluang tu, saya masih lagi mohon UiTM. Tapi yelah, macam saya cakap tadi, kompetitor bila kita cakap pasal tender ni ramai orang kan. So, kalau you belajar dalam bidang pemasaran, yang you tahu bahawa cara terbaik mengenal pasaran adalah mengenal pasti keperluan orang dalam berbagai keadaan kan. General food ataupun industri makanan secara amnya is very competitive. Mungkin you boleh tumpukan bidang-bidang yang lebih niche, lebih specialized, seperti yang bincang dengan ini bahawa tadi dalam mungkin dalam bidang pemakanan yang berhubung dengan children food, ataupun dia panggil functional food, yang dia mempunyai dia lebih bagi seorang yang berlatar belakangkan dalam teknologi makanan, probably benda tu lebih mendatangkan impak yang baik sebab you boleh menggunakan ilmu yang ada untuk mengenal pasti makanan-makanan terbaik, especially dalam satu suasana di mana you memberi perkembangan pelajaran kanak-kanak. Food is very important for mental growth dan sebagainya kan. Dan you boleh create another set of specialized punya range of food. Yang juga kepada bukan setakat you mengajar kanak-kanak, tapi develop food akhir sekali satu soalan yang mudah. Kalau ada orang jumpa you untuk jadi seorang usahawan, you mungkin akan cadang tak recommend masuk program Beza? Adakah dia memang seorang usahawan ataupun dia baru nak mencuri bidang? Dia nak jadi usahawan, kan you recommend dia masuk program Beza? Bagi saya, satu masalah kalau saya tak recommend dia lah. So bila nak jadi usahawan ni, kalau dia tanpa sebarang pengalaman, memang sangat penting untuk dapatkan pengalaman dan bimbingan daripada orang yang punya kepakaran dalam bidang usahawanan. Program ni kalau sekiranya saya biarkan dia dengan dunia dia dan buat do and error kan, dan try and error, okay, dia mungkin akan berjaya, tapi tradisional punya cara. So macam mana kita tengok, tapi sekarang ni dah kurang tradisional punya cara sebab sekarang ramai usahawan muda. Dulu mungkin untuk sampai tahap menjadi usahawan tu 30 plus, 40 something, sebab diorang try and error, tapi without betul-betul guidance yang betul-betul boleh kira kita boleh skip try and error tu dan kita pergi terus kepada tempat yang betul. So bagi saya sangat membantu lah. Saya memang akan recommend kepada dia lah. Dan even saya sebenarnya dah recommend pun saya punya kawan untuk Terima kasih dari
Puan Islah. Kita akan bertemu di masa ke semasa. InsyaAllah lain kali kita akan jumpa balik. Terima kasih. Okey,